Selamat sejahtera anak-anak murid cikgu. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita masih lagi dalam tajuk unit 7. Tetapi kita lebih fokus kepada tajuk kecilnya iaitu pemanasan global negara terjejas. Apakah objektif pelajaran kita pada hari ini? Okey, objektif pelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat mengekspresikan perasaan apabila menyayangi alam sekitar. Dan seterusnya kita dapat melibatkan diri dalam aktiviti menjaga alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan negara. Apakah maksud pemanasan global? Adakah anak-anak cikgu tahu apakah maksud pemanasan global? Jadi sebelum cikgu terangkan maksudnya, cikgu ingin terangkan tentang ini. Okay, cikgu akan terangkan secara ringkas. Pancaran matahari ataupun radiasi matahari dapat menembusi ruang angkasa kita. Ruang angkasa kita mempunyai satu lapisan yang dinamakan atmosfera. Jadi, ada sebahagian cahaya matahari dapat menembusi masuk ke dalam bumi. Dan ada sebahagiannya dipantulkan semula oleh atmosfera ke ruang angkasa. Yang ingin cikgu terangkan di sini adalah radiasi matahari ataupun bahan matahari yang dapat masuk ke dalam bumi sebenarnya ada yang cuba untuk keluar semula daripada ruang angkasa bumi. Okey, seperti nombor 3. Jadi, ada sebahagian daripadanya dapat dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfera hingga ke ruang angkasa. Tetapi, ada sebahagian lagi tidak dapat keluar daripada atmosfera. Dengan sebab itu, bahan ataupun radiasi matahari terperangkap di dalam bumi dan inilah yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global merupakan satu fenomena pemerangkapan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau yang mana kumpulan gas ini menghalang dan memerangkap haba bumi daripada bebas keluar ke angkasa. Sifat kumpulan gas ini ialah membenarkan bahangan matahari menembusinya, tetapi menghalang pembebasan semula bahangan bumi ke atmosfera. Sebagai contohnya, gas rumah hijau. Okey? Salah satunya ialah karbon dioksida, karbon monoksida, chlorofluorokarbon ataupun CFC, metana, nitrogen, oksida dan lain-lain. Saya ulang lagi Contoh gas rumah hijau ialah karbon dioksida, karbon monoksida, chlorofluorokarbon ataupun CFC, metana, nitrogen oksida dan lain-lain. Kebiasaannya, fenomena pemanasan global dapat dirasai dengan lebih jelas di kawasan Kutub Utara dan Selatan, kawasan pembangunan perindustrian, kawasan perbandaran dan banyak lagi tempat di dunia. Sekarang mari cikgu kongsikan apakah punca-punca berlakunya pemanasan global. Yang pertama, perindustrian. Aktiviti perindustrian merupakan punca utama kepada fenomena pemanasan global. Pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi menggerakkan mesin dan jentera telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Semakin banyak gas karbon dioksida dihasilkan, semakin banyak haba yang terperangkap oleh lapisan gas lalu meningkatkan suhu udara
secara global. Jika kita berjalan di kawasan perindustrian ataupun berdekatan dengan kilang-kilang yang ada serombong yang tinggi tu, kita boleh nampak bagaimana asap bukat yang dilepaskan keluar daripada serombong-serombong itu. Dan asap-asap ini tidak baik untuk udara kita. Okey, ini menyebabkan pencemaran udara. Bukan sahaja pencemaran udara, tetapi boleh terjadinya hujan asid. Bagaimana boleh terjadinya hujan asid? Ya, apabila asap yang dikeluarkan menyebarkan partikel-partikel yang terampai asid di dalam ruang udara kita. Apabila hujan turun ke bumi, buat kali pertama, hujan menurunkan. Maksudnya partikel-partikel tadi menyerap di dalam hujan ni tadi dan turun ke bumi. Dan ini amat berbahaya buat kulit kita dan juga tubuh badan kita. Oleh itu, sila elakkan untuk berada di dalam hujan pada waktu pertama kali diturun. Tetapi jika hujan tu dah turun dengan lebatnya ataupun dah lama, tak apa, kita boleh main dalam air. Okey, cikgu tak menyarankannya. Jangan buat. Seterusnya, pengangkutan. Kenderaan bermotor kini merupakan pengangkutan utama bagi manusia memudahkan pergerakan mereka di bumi ini. Penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan, khususnya minyak tanpa plumbum, telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Jika kita tengok kenderaan di jalan raya, ada setengah kenderaan mengeluarkan asap hitam daripada exhaust kenderaan. Jadi ini memang tidak elok buat udara kita. Bukan sahaja udara kita tetapi lapisan atmosfera kita. Okey, untuk pengetahuan anak didik saya, lapisan atmosfera kita semakin menipis. Okey. Seterusnya, yang ketiga, pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan atau sebagainya telah menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dengan karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida terjadi dan berlakulah pemanasan global. Asap yang terbebas ke angkasa juga daripada pembakaran hutan juga banyak mengandungi gas karbon dioksida. Seterusnya, yang keempat, pertanian dan peternakan. Mungkin ada antara anak-anak cikgu yang bertanya, kenapa pertanian dan peternakan juga merupakan salah satu punca pemanasan global? Apa yang binatang-binatang itu telah lakukan? Ataupun apakah pokok-pokok ini telah lakukan? Okey, mari cikgu terangkan. Aktiviti pertanian yang menggunakan racun-racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Okey, penggunaan racun-racun serangga dan baja kimia yang secara berlebihan ini telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas metana. Kegiatan peternakan juga menyebabkan berlakunya pemanasan global. Sebagai contohnya, hasil buangan najis. Haiwan ternakan seperti kambing dan lembu telah menghasilkan dan membebaskan banyak gas metana ke angkasa apabila ia tidak diselenggarakan dengan betul. Untuk pertanian, kenapa kita tidak menggunakan baja-baja organik, iaitu daripada najis-najis binatang ini? Ia diproses dengan baik, maka ia boleh dijadikan baja. Maka berkuranglah gas metana di muka bumi ini. Betul tak? Dan yang terakhir, ingin cikgu terangkan tentang punca-punca berlakunya pemanasan global adalah letusan gunung berapi. Alhamdulillah, di negara kita tidak ada gunung berapi, tetapi tidak juga di negara jiran kita. Selain punca pemanasan global yang disebabkan oleh aktiviti manusia, terdapat juga disebabkan oleh faktor semula jadi, iaitu letusan gunung berapi.
Letupan gunung berapi yang banyak mengeluarkan asap dan debu yang mengandungi banyak gas rumah hijau, contohnya karbon dioksida dan karbon monoksida, gas sulfur dioksida dan juga sebagainya, telah menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Okey, sebagai contohnya gunung berapi yang pernah meletus seperti gunung Tambore di Sumbawa dan juga gunung Krakatoa. Pernah dengar kan? Ini memang famous iaitu di Selat Sunda, Indonesia. Jadi kalau kita saksikan melalui asap, dia punya asap bukat yang keluar, debu-debu yang keluar daripada gunung berapi juga boleh mematikan manusia. Kalau lava tu memanglah sebab dia panas kan, macam api, memanglah mati. Tetapi asap juga boleh membunuh manusia kerana asap-asap itu mengandungi racun, karbon dioksida yang tinggi, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida dan lain-lain lagi. Setelah kita mengetahui punca-punca berlakunya pemanasan global, cikgu ingin terangkan tentang kesan-kesan akibat pemanasan global. Pertama, peningkatan suhu bumi. Peningkatan suhu secara global sudah tentu akan mencairkan letupan ais dan glasier di kawasan-kawasan pergunungan dan kedua-dua kutub, iaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Kenaikan air laut akibat pencairan ais berupaya memberi dampak yang dahsyat seperti kejadian banjir yang besar terhadap negara-negara kepulauan, contohnya Fiji dan Maldives, serta negara-negara pada ketinggian yang rendah sepertinya contohnya Belanda dan Bangladesh. Tidak ketinggalan juga negara kita. Kalau dulu banjir hanya paras lutut, baras pinggang, tetapi sekarang kalau banjir acap kepala kita, maksudnya menutupi kepala kita, menutupi bumbung rumah kita, menutupi satu daerah. Jadi kita tengok bagaimana teruknya apabila peningkatan paras air laut semakin meninggi. Seterusnya, kekurangan sumber air. Kekeringan sumber air permukaan bumi, kemarau, menyebabkan proses jatan tidak mempunyai wap-wap air untuk membentuk awan yang tebal bagi menurunkan hujan. Jadi kalau kita tengok gambar yang di hadapan kita ni, cuba tengok air sungai daripada penuh, dah susut. Telah menurun secara drastik, tapi bukannya dalam satu hari. Memakan masa. Setiap tahun adalah penurunan. Kadar hujan berkurangan, udara menjadi kering dan persekitaran menjadi panas. Dalam keadaan udara kering memudahkan terbentuknya jerebu, partikel-partikel caampai. Pemanasan global mengakibatkan peningkatan suhu di Lautan Pasifik. Hal ini mengubah pola tiupan angin lazim dari darat ke laut akibat perbezaan tekanan yang hebat. Dan yang terakhir sekali yang cikgu ingin kongsikan tentang kesan-kesan pemanasan global adalah kemarau. Suhu bumi yang tinggi menyebabkan tanah-tanah yang subur menjadi tandus dan tidak sesuai bagi aktiviti pertanian. Kerana apa yang kita tahu, pokok memerlukan air untuk hidup selain daripada udara dan juga matahari. Pokok-pokok tanaman juga tidak dapat hidup dengan subur, seterusnya mengurangkan hasil pertanian. Walaupun hanya berlaku perubahan kecil pada suhu, taburan hujan dan sinaran matahari saban tahun, ia boleh menyebabkan hasil pertanian terjejas teruk sekaligus mengancam bekalan makanan dunia. Okey, marilah cikgu jelaskan dalam konteks Malaysia, negara kita yang sangat kita cintai. Dalam diam-diam, mungkin kita tak sangka, macam saya juga tak sangka, sehingga saya dapat sumber ini daripada astroawani.com. Okey, barulah saya tahu Malaysia merupakan pengeluar gas rumah hijau ke-26 utama dunia. Apabila berlakunya gas rumah hijau ni, keadaan negara kita menjadi lebih panas dan ia mengubah corak taburan hujan. Di mana ada tempat tak ada hujan, ada tempat ada hujan, ada yang tempat dapat hujan yang banyak dan ada tempat yang tidak ada hujan sekalipun. Kemudian,
Bumi diramal menjadi lebih panas antara 0.3 darjah Celsius ke 4.5 darjah Celsius dalam tempoh 100 tahun. Jadi apabila berlakunya perubahan cuaca iklim ini, kesannya angin kencang bertiup ke barat Pasifik menyebabkan cuaca panas dan angin lembap pula bertiup ke timur Pasifik menyebabkan kejadian ribut, banjir dan taufan yang sangat ekstrim. Ini bukan lagi macam zaman-zaman dulu kala. Kalau sekarang terlalu ekstrim. Ini menyebabkan Malaysia mengalami kerugian mengikut data yang dipetik dari tahun 1980. Okey. Semenanjung Malaysia mengalami 88 juta ringgit setahun dan Sabah serta Sarawak mengalami 12 juta setahun akibat banjir. Jadi, sekarang ingin saya mengajak anak-anak murid cikgu untuk mengekspresikan diri anda. Tinggalkan komen anda di bawah dengan jawab persoalan cikgu. Okey. Dan soalan cikgu ialah, apakah perasaan anda apabila mengetahui Malaysia dalam keadaan yang agak kritikal akibat pemanasan global? Dan bagaimana anda dapat membantu Malaysia, negara kita yang kita cintai, supaya dapat mengurangkan pemanasan global ini. Jadi jangan lupa tinggalkan idea-idea anda di bawah, ya. Adik-adik yang terbaik, cikgu akan bagi hadiah. So, seperti biasa, sebelum cikgu akhiri pelajaran kita pada hari ini, ada tugasan selain daripada tugasan yang anda perlu buat dengan meninggalkan anda punya view ataupun pendapat anda di ruang komen di bawah. Ada juga tugasan lain yang perlu anda lakukan di dalam buku tulis pendidikan moral. Yang pertama, anda kena tulis mula apakah maksud pemanasan global. Kedua, apakah punca-punca pemanasan global. Dan yang ketiga, kesan-kesan pemanasan global. Ingat tu, jangan lupa setelah lengkap membuat tugasan ini, jangan lupa snap, ambil gambar dan hantar kepada cikgu supaya cikgu dapat membuat semakan. Okey anak-anak cikgu, hanya itu sahaja pada hari ini. Semoga anda sekalian dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kali. Thank you for watching and have a nice day. Bye.